Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Subhanallah azim. Semati muslim seperti beriman sebagai bahasa masjid, tuan guru, tuan perempuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul di masjid untuk sama-sama solat berjemaah, kemudian dapat duduk sebentar dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan bila maghrib kita kalau nanti masuknya waktu Isyak, mudah-mudahan apa yang kita buat daripada kita mula sampai ke rumah Allah ini sehingga ke saat ini dan selepas ini, semua itu dikira sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja yang kita buat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nilai amalan tersebut sebagai amal soleh. Dan bukan sekadar dinilai sebagai amal soleh, mudah-mudahan apa yang kita buat pada malam ini ianya merupakan persediaan kepada kita ketika mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Inilah persediaan kita, persediaan kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan segala perintahnya, segala suruhannya, dan meninggalkan segala larangannya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa di sini kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan buatlah lihatlah diri kamu, buatlah persediaan untuk sediakanlah amalan-amalan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Wattaqullah, sekali lagi Allah tegaskan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi, menguasai segala ilmu. Pengetahuan Allah itu sangat luas. Baik, sadaqallahul azim. Jadi mudah-mudahan pada malam ini ia menjadi sebagai persediaan kepada kita untuk bertemu dengan Allah pada hari akhirat kelak, insya-Allah. Baik, semoga semua berada dalam keadaan sehat walafiat, insya-Allah. Hari ini tadi saya pergi singgah ke sempat tengok COVID Melaka ni lah. Hari ini boleh tahan juga jumlah dia kan? 300 lebih. 380 lebih kalau tak salah ya. Kurang kan? 300 lebih.
Jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita, insya-Allah. Sebab apa yang berlaku semuanya dengan izin Allah. Kan? Yakin semuanya dengan izin Allah. Yang penting kita jaga ikut SOP sebagaimana yang telah dijalankan, insya-Allah. Berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita minta juga kepada Allah supaya Allah angkat segala ujian insya-Allah. Baik, malam ni kita sambung muka surat 267. Saya mata saya sekarang tak berapa nak cenangkan. Dia jadi bahasa saya dia macam blur itu. Saya rasa kesan tengok komputer kalau kerja daripada rumah daripada pagi tu. Kalau kita berada komputer kan lama-lama tu cahaya tu saya rasa ada kesan lah pada saya. Tengok lama-lama kadang dia jadi macam bayang-bayang. Ya, tengok tempat lain, tengok balik, baru nampak balik. Kesan Jadi mudah-mudahan tapi tak mahu lah bagi cermin mata ni. Baik, jadi muka surat 267. Ini malam ni kita sembang-sembang. Tajuk kita pun tak berat mana. Mudah ni. Tajuk ringan. Yang susahnya tajuk ringan. Kadang-kadang yang susah tu nak buat. Tajuk tu tak usah mana kita baca satu ayat faham tak. Tapi ada orang yang satu ayat tu orang susah nak buat kan. Baik. Kata pengarang rahimahullah, tajuk kecil dia mempermudah bukan menyusahkan. Dia sebut sebagai apa? Muyassirun ghairu mu'assir. Mempermudahkan bukan menyusahkan. Jadi salah satu tanggungjawab Muslim, seorang Muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Tajuk kita ni di bawah tajuk tanggungjawab seorang Muslim dalam masyarakat dia. Tajuk dalam masyarakat ni banyak, banyak. Sebab tu sesuailah pengarang disusun tajuk-tajuk tu banyak. Sebab kehidupan kita ni tak boleh lari daripada kita hidup bermasyarakat. Kan? Kita datang solat berjemaah ni kan? Kita boleh berjemaah di rumah, tapi kenapa agama kita suruh datang berjemaah di masjid kan? Sebab untuk masyarakat. Salah satu sebab untuk kita nak bermasyarakat. Kita berjemaah dengan anak-anak kita di rumah boleh kan? Dapat pahala jemaah juga. Tapi kenapa agama kita sangat menggalakkan kita, suruh kita berjemaah di surau di masjid? Sebab untuk masyarakat. Kalau kita duduk di rumah je tak datang masjid, maka kita tidak bermasyarakat, hidup kita tidak masyarakat. Ada tak ada masyarakat kita? Ada. Kan ada. Malah bukan ada sahaja. Kedah kata apa? Berlambak sebenarnya kan. Bukan, ramai yang dia tak tahu nak bermasyarakat. Tak tahu nak masyarakat. Kalau tahu malam ni penuh masjid kita kan? Sebab itulah mudah-mudahan kan Allah mempermudahkan kita dan juga Allah mempermudahkan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, ahli qaryah kita, insya-Allah. Baik. Ini tajuk dia mempermudah bukan menyusahkan. Baik, kata pengarang, Muslim sebenarnya itu mudah dan tidak sukar pada orang. Kerana sikap orang mukmin ialah sentiasa mempermudahkan semua perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas setiap hamba-Nya. Ya, itu kita dah mudah faham bahawa orang yang beriman dia tidak akan menyusahkan orang lain. Orang yang beriman dia akan mempermudahkan, cuba sedaya mungkin untuk mempermudahkan, untuk menyenangkan orang lain dalam masyarakat. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke setiap hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini Allah minta kita kan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki kemudahan bagi kamu dan tidak mengkehendaki
kesukaran kita. Allah tentang kita supaya apa ni, hidup ni sedaya upaya mungkin, kan, seboleh mungkin, banyak kita tindakan kita memudahkan orang, menyenangkan orang, bukan menyusahkan orang. Jadi kita baca tajuk ni, di mana yang saya selalu sebut, kan, saya baca, saya jangan tengok orang, saya tengok diri saya sendiri. Sepanjang kita hidup, sepanjang ni lah, kan, saya sendiri ada tak buat benda-benda yang boleh menyusahkan orang lain? Tuan-tuan dan perempuan, ibu yang dirahmati Allah sekalian yang dengar ni, kita tengok diri kita, kan, hari ni, semalam, minggu lepas, bulan lepas, kan, tahun lepas, kita ni banyak menyusahkan orang ataupun menyenangkan orang. Ada orang dia menyusahkan orang dengan kata-kata, dengan lisan. Ada orang dengan tindakan. Macam-macam, kan? Jadi kita sama-sama muhasabah. Kita tengok diri kita. Allah perintah kita supaya apa? Memudahkan orang lain, menyenangkan orang lain. Oleh kerana itu Rasulullah SAW menyuruh umat Islam agar mempermudahkan bagi orang ramai dan melarang mereka daripada mempersukarkan, menyukarkan. Ada tak dalam masyarakat kita yang hidup susah dan dia perlukan pertolongan pada orang lain? Orang yang susah, dia perlukan pertolongan pada orang lain. Kalau kita dapat bantu, dapat tolong orang yang susah tersebut, itu salah satu kita dalam tindakan ataupun amalan kita menyenangkan orang lain, memudahkan orang lain. Nak memudahkan orang lain, nak menyenangkan orang lain ni, kan, bukan memerlukan satu, kita kata kalau duit itu memerlukan duit yang terlampau banyak, ataupun kalau perlukan harta-harta yang terlampau banyak, ataupun kudrat tenaga kita, kita memerlukan kudrat tenaga yang banyak untuk memudahkan, menyenangkan orang lain. Tidak semestinya, kan? Kalau benda kita boleh bantu sikit, kita pun mampu sikit, kan? Mampu sikit, kan? Contoh, kita ada orang susah, kan? Ada orang yang memerlukan pertolongan. Kadang-kadang yang memerlukan pertolongan ni, ada masa dia okey, dia tak perlu pun pertolongan kita, dia okey je. Ada masa dia perlukan pertolongan kita. Kita kadang-kadang dengan kita rasa macam orang kaya dia tidak perlukan pertolongan. Contohlah, hanya orang susah, orang miskin je pertolongan, kan? Orang pandai dia tidak perlu pertolongan. Tidak. Dengan kita rasa orang pandai tak perlu, tak payah tolong, tak payah memudahkan, tak payah menyenangkan dia, kita bantu orang yang tak pandai saja. Tidak. Ada masa orang pandai pun memerlukan pertolongan. Orang susah, orang tak pandai pun memerlukan pertolongan. Orang senang pun memerlukan pertolongan. Orang miskin, orang susah pun lagi dah memerlukan pertolongan. Kalau kita lihat dalam masyarakat kita pada hari ini, sangat banyak. Buktinya kan, kadang kita duk buka WhatsApp kita, kan, dalam grup WhatsApp, kadang-kadang duk hantar mayat kita tu macam-macam, kan? Yang ni tak cukup, yang ni susah, dan sebagainya. Contoh grup WhatsApp, kalau ada lah, macam-macam kita dapat tengok. Itu peluang untuk kita menyenangkan orang, Itu yang dalam grup WhatsApp lah. Kalau kita tak ada grup WhatsApp ke Facebook ke apa, kan, tak payah kita tengok keliling kita pun, kan, di luar sekeliling kita pun mesti ada orang yang dalam keadaan susah, yang dia memerlukan pertolongan kita, yang memerlukan kita ni untuk memudahkan urusan dia. Dan urusan ini macam-macam. Ada orang ni susah begini, orang ni dia susah, cara dia bukan sama. Sebab apa? Sebab kita pun macam tu. Kita pun ada masa kita perlukan ini, kan? Ada masa kita perlukan pertolongan ini, ada masa kita perlukan bantuan ini. Ada orang harta dia tak ada masalah, tapi hati dia pula tak tenang, kan? Contoh, ada orang dia tak ada masalah, hati okey semua, tapi ilmu pula dia kurang, contoh, kan? Jadi peluang untuk kita memudahkan orang ni sangat banyak. Jadi saya nasihatkan diri saya, tengok, kan, jangan duk kita kata apa, sembang ya kat sini, kan, sama-sama kita tengok, kan, sama-sama kita tengok. Peluang ni ada.
Sebab ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW bersabda, yang bermaksud ajarlah mereka dan permudahkanlah, jangan menyusahkan mereka. Jika salah seorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia diam. Okay? Ya, kalau kita dalam keadaan marah kan, kalau boleh kita tenangkan dia, kita sebagainya kan. Itu juga boleh memudahkan orang. Orang yang sedang marah ni, dia akan menyusahkan orang. Orang yang sedang marah. Jadi tak boleh marah langsung kan? Boleh marah kan? Boleh? Kita tak boleh marah. Orang kata marah ni sifat-sifat syaitan kan? Marah ni, kata ulama, dia seperti apa? Seperti api di dapur. Marah tu seperti api di dapur. Maknanya apa? Kalau tak ada langsung, tak masak nasi. Kalau kita goreng kan, kita kan api kat dapur kita tu, kalau tak ada langsung, tak ada api tu, tak masak kan. Tapi kalau terlebih, hangus. Begitulah kan, ulama umpamakan saya kan, lebih kurang macam tu. Jadi kena ada. Itu dalam apa, cumanya dalam keadaan begitu kita kena kawal lah. Jangan sampai marah kita tu sampai boleh menyusahkan orang. Betul Nabi pada apa? Dia jangan. Baik, tidak ada seorang pun yang ingin menjadikan sesuatu perkara itu sukar dan menyusahkan kecuali orang yang hatinya sakit dan berniat jahat. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadikan sesuatu perkara itu sukar dan menyusahkan kecuali orang yang hatinya sakit dan berniat jahat. Ini yang pertama. Sebab pertama disebut oleh penulis ni, pengarang, dia kata apa? Orang yang menyusahkan orang lain ni sebab apa? Hati dia tu tak cantik, hati itu busuk, hati itu sakit, hati itu tak elok. Orang yang macam ni yang jenis yang suka menyusahkan orang. Orang buat baik tak kena, orang buat tak kena, orang tak buat lagi tak kena. Ada sahaja yang boleh menyusahkan orang ni, menyakitkan hati orang ni. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam orang ini ni. Kan, orang yang menggunakan lidah dia, lisan dia untuk menyakiti hati orang lain, untuk menyusahkan orang lain. Sepatutnya kita jadi orang yang membantu, tetapi kita jadi orang yang membuntu. Kita sebetulnya jadi orang yang beriman, orang Islam, sepatutnya dia jadi orang yang membantu. Dia tengok orang susah, dia bantu. Dia tengok orang buat program, susah ni, cuba bantu, cari kita bantu. Tapi dalam kalangan kita ada juga yang kadang-kadang dia bukan membantu, tapi dia membuntu, dia menyusahkan orang lain. Sepatutnya dia jadi part of solution, tetapi dia jadi part of problem. Jadi orang yang beriman, dia kena sentiasa menjadi part of solution. Jadi sebahagian orang yang menyelesaikan banyak masalah. Bukan kita jadi orang yang banyak mendatangkan masalah, baik dalam keluarga, dalam komuniti kita, dalam masyarakat kita. Kita kena jadi orang kan? Saya baca ni, saya ingatkan diri saya. Tuan, puan, ibu, ayah, dirahmati Allah, dikasih sekalian kan, yang dengar ini, tengok diri kita, tanamkan dalam diri kita, muhasabah dalam diri kita. Kita sama-sama semak diri kita. Sepanjang kita hidup ini, kita ni banyak menyusahkan orang ataupun menyenangkan orang. Kita ni jadi part of problem, sebahagian daripada orang yang mendatangkan masalah kepada orang lain, ataupun kita ni sebahagian daripada orang yang menyusahkan orang lain. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam part of problem ataupun orang yang banyak menyusahkan orang lain ni. Sebab tu dalam bab ini kan, agama ajarlah kita. Sebab tu dalam keadaan kita nak membuat sesuatu kan, sebaik mungkin, kena, orang sekarang istilah sekarang kata apa? Berfikirlah 360. 360 tu maknanya apa? Kena fikir banyak-banyak. Fikir kita buat ni
tindakan yang kita nak buat ni menyebabkan orang lain rasa selesa ataupun tidak, orang lain senang ataupun tidak, orang lain susah ataupun tidak. Hatta walaupun niat kita tu baik, niat kita baik, tapi kalau tak kena cara, ini yang kadang-kadang boleh menyusahkan orang. Malah yang kita bimbang disebabkan cara tak betul, nak menyenangkan orang ni kan, dia nak menegur dan sebagainya, tapi sebabkan cara tak betul kan, dia akan boleh menimbulkan salah faham dalam masyarakat, boleh menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Dan yang paling kita bimbang, dia menimbulkan fitnah pada agama, fitnah pada agama, fitnah pada diri kita. Niat kita baik, tapi cara tak kena. Matlamat tidak menghalalkan cara kan, cara kena baik kan? Matlamat baik, cara pun kena baik kan? Sebab tu bab ni kita kena, apa kita kata, kena berhati-hati. Takwa tadi tu, takut tadi tu, kena berhati betul-betul. Jangan sampai kita buat sesuatu yang boleh menyusahkan orang. Kalau misalkan seorang tak apa, yang kita memang tindakan kita, perkataan kita boleh menyusahkan satu kampung, boleh menyusahkan satu, apa kita kata, satu masyarakat. Ini yang kita dengar. Baik. Jadi orang yang macam ni disebabkan apa? Hati dia sakit dan niat dia tak elok. Orang macam ni kena pergi klinik. Klinik dia, klinik mana? Klinik Adam. Klinik Asuzah tak? Dia kena main, kena duduk kat masjid, duduk dengan orang yang baik-baik kan, duduk dengan orang soleh, datang ke masjid, duduk majlis ilmu. Ini tempat untuk ubat penyakit hati. Seperti mana yang kita sudah maklumkan, kita ni ada dua komponen kan, ada dua. Satu roh kita, satu jasad kita kan. Jasad kita pening kepala, sakit kepala kan, sakit tak sangat hari, beli Panadol makan, tak hilang juga sakit tu kan, tak hilang juga. Kita nak makan Panadol lagi ke? Kita akan pergi cari doktor, pergi klinik biasa ni, klinik biasa, pergi klinik kesihatan, cek bagi ubat sekeping, balik makan, sakit lagi. Agak kita nak berhenti kat situ ke? Tak kan? Panadol biasa, makan Panadol okey, pergi klinik, makan ubat klinik pun tak jalan juga, sakit lagi. Kita apa? Mesti kita akan pergi jumpa yang lebih pakar. Pergi hospital kerajaan, pergi hospital, buat appointment, pergi cek kan, balik dapat ubat, makan, tak hilang juga sakit kepala tu. Kita nak duduk saja ke? Nak cerita pasal sakit ni, kita akan cari mana yang doktor yang paling pakar kan. Cari okey, jumpa lah kat gini mana. Buat scan punya, jumpa ada punca sakit. Itu penyakit zahir kita, jasad kita, kita cari. Tapi penyakit hati kita, adakah kita cari sampai macam tu? Cari ubat dia. Mari mengaji dah ni, kuliah mungkin, tapi dalam hati tu tak cantik. Hati tu kita rasa tak cantik lagi, orang tak tahu kan. Hati kita ni kita rasa tak cantik lagi kan. Aku ni ada lagi niat, kita apa, rasa nak, macam mana kita kata, hati tak cantik ni, tengok orang lain buat ibadah, kita nak dengki contoh kan, ataupun kita buat amal soleh, ada unsur-unsur riak, tak habis-habis riak tu. Kita tahu riak tu tak elok, tapi tak hilang. Adakah kita cari ubat untuk sakit hati tadi ni kan, rasa sombong, rasa belabak, rasa sum'ah, rasa macam-macam yang tak elok sebabkan hati ni, adakah kita cari ubat macam tu? Sepatutnya kita kena cari seperti mana yang macam kita sakit kepala, sama je kan. Sakit zahir dengan sakit batin ni. Jadi mudah-mudahan kita insya-Allah kan, tuan-tuan puan-puan yang Allah sekalian duduk dalam masjid ni, mudah-mudahan hati tu dia tak sakit lah. Hati tu tak sakit. Bolak balik sikit-sikit tu biasa, bolak balik
Kan bolak-balik kan, bolak-balik kan. Kejap-kejap dia rasa macam ni, kejap-kejap dia rasa macam itu apa nama iman kita tu. Itu biasa iman awam ni kan. Yazid wa yanqus. Kadang-kadang dia bertambah, kadang-kadang dia berkurang. Yang jadi masalah ni yang memang sakit hati. Tak boleh nak tengok orang senang. Ada jenis orang yang tak boleh tengok orang senang. Yang paling ni kita kata dia tak cakap, dia tak sebut, tak apa, dia simpan hati. Yang paling bahaya sekali, dia keluarkan apa yang ada dalam hati dia. Jahat hati dia, busuk hati dia tu, dia zahirkan, dia keluarkan melalui amalan dia, perbuatan dia, tindakan dia. Ini yang kita memang mudah kita tidak termasuk. Kalau duduk dalam hati tu belum lagi keluar, kan, kita rasa kita hebat, rasa sombong kan, kita rasa macam apa, akulah paling hebat sebenarnya kan. Duduk dalam hati, tak keluar, tak cerita kat orang tak tahu. Kiri kita astagfirullah, tak apa. Tapi bila keluar, bukan saja kita dah menyusahkan orang lain. Kita dah menyusahkan orang lain. Ini kita kena jaga. Baik. Itu yang ada hatinya sakit dan jahat. Dan orang yang kurang ilmu pengetahuan dia. Jadi orang yang suka menyusahkan orang ni, orang yang tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu. Cumanya kita kena lihatlah, adakah orang yang suka menyusahkan orang ni, kan, dia sangat dia susah suka menyusahkan orang dan sukar untuk memudahkan orang ni, adakah dia sebab kurang ilmu? Ilmu ni satu, kita dah pernah belajar kan, saya dah pernah sebutkan, ilmu ni pertama sekali dia tahu. Kita yang daripada tak tahu, kita belajar, kita akan dapat apa? Tahu. Ilmu tu baru kita tahu. Jadi orang yang suka menyusahkan orang ni, adakah dia tak tahu? Kadang-kadang mungkin pada saya dia hampir mustahil. Hari ni lah. Sebab ruang untuk menambah ilmu, cari ilmu ni sangat banyak. Kalau kita tanya orang, boleh tak boleh menyusahkan orang ni? Allah suka ataupun tidak? Agama kita suruh benarkan ataupun tidak kita menyusahkan orang ni? Agama suruh yang mana? Suruh menyusahkan orang ke suruh menyenangkan orang? Kalau kita tanya itu, kan, insya-Allah mesti dia boleh jawab. Dia tahu jawapan tu. Dia tahu, dia mesti tahunya. Tu sebab dia kata susah kalau kita nak kata hari ni orang tak tahu benda ni. Dia tahu, kan? Tapi tu yang kata ilmu tu tahu saja tak cukup. Dia kena yang pergi yang kedua, apa dia? Mahu. Nak tak kita beramal dengan ilmu tu? Kita belajar pada malam ini, kan, apa yang kita tazkirah kita pada malam ini berkaitan dengan agama suruh kita mempermudahkan orang, menyenangkan orang ni, kan, dah tahu. Kita kena pergi step yang kedua, iaitu nak tak kita buat macam tu? Nak tak dalam hati kita ni, belum buat lagi ni, keinginan, dorongan hati kita ni untuk kita buat benda-benda yang Allah suruh ni, mempermudahkan orang, menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang ni. Kalau yang nak pun tak sampai, maknanya ilmu dia tu cuma sampai tahu saja. Beza antara orang yang tahu dengan orang yang nak buat, kan. Orang yang nak melakukan kebaikan, Allah dah jadikan pada ni, kita semua sedia maklumkan. Orang yang ada berniat, niat dia nak buat baik, niat dia nak tolong orang, niat dia nak bantu orang, kan, Allah akan bagi ganjaran. Semua orang tahu ni, semua orang tahu. Paling kurang saya yang baca pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang dengar ini, paling kurang sampai yang kedua, nak buat. Esok aku nak buat. Boleh buat lagi? Belum tentu lagi. Kalau izin Allah baru jadi, kan? Paling kurang sampai itu nak buat. Tapi nak ni cukup ke? Cukup. Kalau kita sebenarnya kalau boleh buat, kan, aku nak sedekah lah, nak apa, macam-macam nak, tapi tak buat, sampai ke? Tak sampai. Takkan kita nak dapat pahala niatnya, kan? Takkan kita dapat kelebihan niat saja, ganjaran niat saja. Kita kena pergi yang ketiga, kan, supaya ilmu yang kita dapat itu dia komplit sempurna, iaitu apa? Mampu buat. Paling kurang tiga.
paling kurang 3. Sebab tu, tapi ada lagi. Yang keempat tu, kalau kita buat, kita mampu buat, supaya ia menjadi satu amal soleh, dia mesti ada syarat dah. 2 syarat. Yang pertama apa dia? 2 syarat utama ni. Satu, Allahumma salli ala Muhammad, niat kerana Allah. Kan? Asal tahu, kemudian rasa nak buat, kemudian dah mampu nak buat dah ni. Kan esok pagi tu kan pergi apa? Kedai beli sarapan kan. Beli roti cadai 10. Kita ada 3 orang je kat rumah, 7 lagi. 7 lagi tu dah plan dah nak bagi kat siapa-siapa ni. Kan? Dia jiran kita kan, kat rumah kita kan. Niat nak buat baik. Okey, kita beli bagi tu dia mesti ada syarat supaya benda tu dia jadi amal soleh. Yang dikatakan apa dia? Yang pertama, kita ulang ini, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat. Yang kedua, syarat sesuatu itu jadi ibadah ialah menepati syarat. Benda yang agama suruh, bukan benda yang haram, kalau boleh bukan benda yang makruh pun jangan. Kan? Benda yang makruh, kan? Kan kita pergi kedai, banyak kawan kita. Dia ni kira ni kalau beli ni, dia beli apa? Dia beli pita 1 kotak. Pita ke apa? Pita ke gudang garam? Sekarang ni saya tak tahu. Beli tu, bawa balik. Dia cantik lah nak ingat kawan ni. Kan? Tapi tengok barang tu. Ustaz, saya pegang yang makruh. Ikutlah, kan? Tapi saya pegang yang haram. Kan? Betul, kan? Itu tak berkena lah. Ya. Ikut syarat, niat kepada Allah, ikhlas kepada Allah, dan menepati syariat, menepati syarat. Itu 2 yang kita yang utama. Dia ada lagi yang lepas tu, kan? Kalau kita buat benda baik tapi kita menyusahkan orang lain, tak jadi juga amal soleh tu. Itu apa nama bahagian kita nak tolong orang, tapi kita buat benda tu salah. Kita ambil hak orang lain sebagai contoh. Dia tak jadi ibadah juga. Walaupun niat kerana Allah, memang kita bagi tu benda yang baik, tapi cara pula tak betul. Kan? Baik, sebab tu ilmu orang yang susah nak menyusah apa, nak memudahkan menyenangkan orang ni, faktor ilmu. Sebab tu kita kena pastikanlah, saya baca kat depan ni, biar ilmu yang kita dapat ni ilmu yang betul, ilmu yang benar, dan sampai kita mampu buat, bukan sekadar tahu dan mahu sahaja. Kita datang kuliah maghrib setiap malam ni, jangan sampai kita cuma tahu saja dan mahu saja. Balik rumah jadi macam biasa, tak sampai ilmu tu, tak sampai. Apa saja semayang ke apa kan. Kita datang masjid kan, dengar kuliah, dapat satu ilmu baru, dan kita nak buat. Balik nak buat, esok nak buat. Jangan sampai nak buat je. Pastikan insya-Allah berusaha sebisa mungkin untuk kita buat. Baik. Jadi itu yang disebut oleh pengarang lah, nama orang yang susah nak suka nak menyenangkan orang ni, sukar untuk nak menyenangkan orang ni sebabkan hati dia sakit, kan, dan ada hati itu ada niat jahat dan kurang ilmu. Orang yang istiqamah dengan ilmu Islam tidak akan suka dengan kesukaran dan kerumitan. Orang yang faham dengan ilmu ni, orang yang istiqamah, orang yang beramal dengan ilmu dia, dia tidak suka kepada kesukaran dan tak boleh tengok orang senang, tak boleh tengok orang susah, tak boleh tengok orang berada dalam apa nama kita kata kerumitan dan sebagainya. Di samping tidak suka menghalang orang dari mendapatkan manfaat yang baik, dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud Rasulullah SAW tidak pernah berdepan dengan pilihan di antara 2 perkara, tetapi baginda mengambil yang mudah di antara keduanya selagi ia tidak berdosa. Jika ia berdosa, maka baginda akan menjauhkan orang darinya, dan Rasulullah SAW tidak pernah membalas dendam untuk dirinya, tapi jika hukum Allah dilanggar, baginda akan membalas untuk Allah. Ini bukti Allah Nabi Muhammad SAW dalam mengambil sesuatu tindakan itu
tindakan yang dibuat itu yang boleh menyenangkan orang, menyusahkan orang, kecuali lah ianya melibatkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pilih cara yang paling mudah untuk menyenangkan orang, menyusahkan orang, mempermudahkan orang. Kama qala hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW sangat memahami kelemahan manusia. Dia kata apa? Nabi ini sangat faham tentang kelemahan manusia. Kita ni ada banyak kelemahan. Mudah kita itulah, kita ni banyak kelemahan. Saya yang duduk sembang kat depan ni pelabak kelemahan, banyak kelemahan. Sebenarnya kelemahan ni sangat banyak. Yang kita boleh sembang kat malam ni pasal apa yang kita nak sampaikan, yang kita tahu. Yang kita tak tahu, yang kita tak tahu tu kurang lagi banyak. Sebab tu janganlah kita rasa kita ni hebat berbanding dengan orang lain. Amalan kita ni hebat berbanding dengan amalan orang lain. Ibadah kita ni hebat sangat berbanding dengan ibadah orang lain. Kita ni banyak kelemahan. Kalau kita suluh diri kita ni banyak kelemahan kita. Juga Rasulullah sangat memiliki kelemahan manusia dan perbezaan tingkat. Maknanya apa? Kita ni ramai-ramai ni pun macam-macam level, macam-macam tahap. Dari segi ilmu pun kita pun macam-macam tahap, kan? Orang ni ilmu dia bahagian ni ada lebih, ada kurang, kan? Kita ni kalau kumpul-kumpul disenaraikan bidang kepakaran. Kalau kita di macam kalau di IPG tu, datang pula tu, dia ada pensyarah ni, dia minta bidang kepakaran. Nama tu bidang kepakaran, macam pakar sangat. Bidang tu kepakaran. Setiap orang dia akan senaraikan, yang ni mahir apa, yang ni mahir apa. Macam kalau kita macam ni, yang duduk pasal mula ni, kalau senaraikan ni, macam-macam kemahiran ni, kan? Orang ni mahir sini, orang ni mahir sini. Berbeza, kan? Itu manusia. Sebab tu kadang kita ni duk rasa hebat, sebab kita bandingkan ilmu kita dengan orang yang tak ada ilmu tentang dia berkaitan dengan kita. Mungkin orang tu dia lebih hebat daripada kita, apa yang kita tak pandai, kan? Orang yang pandai masak, mungkin dia tak pandai menjahit contoh, tapi dia masak pandai, jahit tak pandai, kan? Bab jahit dia jahil lah, tak cerdik lah, ataupun orang kata apa, bodoh lah, tak pandai, kan? Bab masak dia pandai. Mungkin orang lain menjahit pandai, suruh masak tak pandai. Itu kita ni. Sebab tu saya ingatkan dia selalu, bahawa jangan kita sekali-kali merendah-rendahkan orang lain. Jangan sekali-kali kita merendah-rendahkan orang lain. Sebab ilmu, kepandaian kita ni berbeza-beza. Allah takdirkan berbeza-beza. Kadang-kadang bukan kita pilih, kan Allah takdirkan begitu. Kita merancang nak jadi bini, tapi Allah juga merancang untuk kita. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kan? Kita merancang dan Allah merancang. Sesungguhnya pertolongan Allah itu yang terbaik. Itu jangan seperti saya sebut, saya ingatkan diri saya, jangan kita merendah-rendahkan orang lain, jangan kita memandang hina orang lain, jangan kita meremehkan orang lain. Sebab kita bimbang takut orang yang kita pandang rendah itu sebenarnya dia lebih baik daripada kita. Orang yang kita pandang hina itu dia lebih mulia daripada kita. Kadang-kadang kita rasa kita baca Quran dah banyak, 2 muka surat. Kita duk nampak orang tu tak baca Quran, belum tahu. Sebab mungkin dia baca 4 muka surat, kita baru baca 2, dia dah baca 4. Jadi kita kena jaga ini. Ini satu perkara yang kalau dalam masyarakat kita jaga benda ni, insya-Allah kan harmoni kita hidup dalam masyarakat ni sangat harmoni, insya-Allah. Jadi Nabi faham kita ada kelemahan, kan? Wa khuluqul insanu dha'ifa. Ayat bahasa ni kan dijadikan manusia itu dalam keadaan lemah. Itu banyak kelemahan. Tapi dalam banyak kelemahan tu ada kelebihan. Ada kelebihannya, kan? Dia sebut tadi lah, orang ni lemah kat sini, lebih kat sini. Kita lebih kat sini, kurang kat sini. Tapi
Tapi ceritanya kelemahan kita banyak. Okay, baik. Kemudian apa lagi? Rasulullah SAW memahami kelemahan manusia dan perbezaan tingkat. Ini darjat kita. Potensi kesabaran. Sabar kita pun ada batas, ada apa? Ada level. Ada orang ialah sabar. Ada orang diuji dengan benda yang sama, kan? Diuji dengan kesusahan, kan? Diuji dengan kesusahan. Orang ni dapat susah juga, ini susah juga. Tapi orang yang sedang diuji itu, tahap kesabaran itu tak sama. Tidak sama, dia berbeza. Di dalam masyarakat kita begitu. Jadi kita kena faham, Baik, kesabaran tak sama. Sebab tu ada orang bila dia diuji dengan kesusahan, kan, dia tak boleh nak terima. Sebab tu agama suruh apa? Kita bantu, kita tolong. Kita menyenangkan dia, kita memudahkan dia. Sebab apa? Sebab kita pun, kan, ada masa kita hilang sabar ke? Ada masa kita ni hilang sabar. Hilang sabar ni bukan nak marah, kan? Harusnya marah, kan? Kita tidak menerima takdir Allah, kita hilang sabar, kan? Kita diuji dengan satu kesakitan, contoh sakit, kita duduk sihat elok, duduk boleh main pingpong elok, tiba-tiba, kan, Allah bagi satu penyakit, sakit kat perut, sakit yang tak boleh nak bangun dan sebagainya, contoh, kan? Sakit, kan? Jadi masa tu ada orang dia sabar dengan sakit, ada orang dia tak tahan sabar dengan sakit. Jadi masa tu kita perlukan pertolongan lain. Kita perlukan pertolongan orang. Paling-paling orang yang boleh membantu kita menyelesaikan masalah kita, kan? Orang yang boleh menyenangkan hati kita. Kita sakit, mungkin orang tu dia tak mampu nak bagi, contoh kita memerlukan kewangan tapi dia tak mampu kewangan. Tapi paling-paling dia selalu ziarah kita. Selalu ziarah, kan? Kita sakit, bila orang ziarah, seperti yang kita pernah baca tu, fitrahnya orang akan suka, hati itu akan seronok, hati itu akan tenang. Jadi kita buat amalan-amalan ziarah tu kerap sikit. Sebab kita nak bagi duit tak mampu, kan? Nak bagi dia beli ubat sebenarnya kita tak mampu, tapi kita mampu dengan ziarah. So kita mempermudahkan dengan cara ziarah. Kita menyenangkan hati dia dengan cara ziarah. Kalau orang yang mampu pula, dia tak ada masa, dia sibuk, tapi dia ada duit, dia boleh bantu dengan keuangan. Mungkin dia tak tempat pergi ziarah pun, dia kirim kat kawan dia, masuk dalam sampul, lepas tu ni anak nak pergi ziarah dia kan, begini kan, tu sedekah dia belilah apa-apa kan. Kita tak mampu. Itu juga kalau dia tahu, kan, boleh menyenangkan hati dia. Dia orang sakit ni, kalau dia tengok kepala rimau tu dia okey, kan, dia sakit macam mana pun, kepala rimau tu dia ubat lain juga tu, dia betul. Kalau kita tak bagi kadang-kadang kepala rimau ni, amboi, dia balik macam tu sangat. Dia tak sebut, tapi dalam hati tu dia mari, kan? Dia mari, kan? Tama-tama mari, ini ada Petronas kita kan, tak ada kan? Contoh kan. Dia kepala rimau tu dia lain. Orang sakit ni tak bawa buah apple tak apa lagi, kan? Tak bawa buah borin, buah lai ke buah apa lagi. Tapi kalau bawa kepala rimau tu, dia lain. Kalau tangan tak larang angkat pun dia boleh genggam tu, lekat tu. Dia aura tak tahu dah kata, dia punya kepala rimau ni kan. Jadi ikutlah apa kemampuan yang kita ada untuk menyenangkan orang, menggembirakan orang. Jangan kita menyusahkan orang. Ini kita sebut ni bukan benda baru, yang kita dah buat lama dah ni, kan? Mungkin saya mungkin kurang buat, kan? Tuan-tuan dah banyak buat dah, kan? Ini semua kita buat tazkirah je, tazkirah. Okay, ya. Dan apa lagi? Rasulullah sangat memahami kelemahan manusia dan perbezaan tingkat dan potensi kesabaran dan akhlak. Akhlak kita ni pun bukan sama, kan? Walaupun duduk mengaji tiap malam ni, kan? Katalah hari Sabtu malam Ahad ni, kan? Dah 7 tahun dah, kan? 7 tahun dah, 2013 ini masuk di 2021 dah, kan? Kan? Bab akhlak ni 3 kali bilang ni, kali ketiga ni, kan? Walaupun kita duduk mengaji ni,
Akhlak kita bukan sama. Tak sama. Perangai kita ni tak sama. Tak sama. Walaupun kita duduk mengaji bab akhlak ni daripada kita kecil, daripada kita sekolah rendah sampailah ke mana? Sampai ke mati. Bab akhlak ni sama je. Kalau suruh buat baik ni, bukan suruh buat baik masa sekolah dengan masa kita duduk sekarang ni berbeza dah. Sama je. Sama je. Kan? Sama je. Jadi walaupun sama, tapi kadang-kadang amalan kita, akhlak yang kita belajar tu, ilmu yang kita belajar dengan akhlak tu, amalan setiap orang ni dia tak sama. Dia tak sama. Dia tak sama. Ada orang dia rendah sikit level dia. Susah nak level. Akhlak ni penghayatan akhlak. Besok penghayatan ni, bagaimana kita nak menghidupkan akhlak dalam kehidupan kita ni, dia tak boleh nak ukur bagi nombor 1, 2, 3, 4 tu tak boleh. Kan? Tak boleh. Tapi ada ukuran dia, ada level dia. Cuma kita tak boleh tentukan berapa. Kan? Tapi ada. Sebab tu kita kena pastikan akhlak kita ni sentiasa berada pada tahap yang tertinggi. Bagi kita tahu bahawa tiada yang lebih baik untuk mereka selain daripada mempermudahkan, dan tidak ada yang menyakitkan hati mereka selain daripada menyusahkan mereka. Jadi bila kita tahu dalam kalangan kita ni, kan, dalam masyarakat kita ni, ilmunya tak sama, tahap kesabaran tak sama, akhlaknya tak sama, kan. Jadi peranan kita lah nak bantu, nak mempermudahkan, nak menyenangkan, kena meraihkan kan perbezaan ini. Maka baginda memilih yang mudah selagi perkara yang mudah itu diizinkan syariat. Kan? Contoh ilmu lah kan, orang baca Quran, orang ni pandai baca, orang ni lemah baca. Orang yang lemah ni kita mudah cara lemah. Orang yang dah bagus baca Quran, kita permudahkan cara yang dah bagus. Nak situ ikut kesesuaian. Sikit lagi. Dan maka baginda memilih yang mudah selagi perkara yang mudah itu diizinkan syariat, lalu menjadikannya cara hidup kaum muslimin supaya mereka bebas daripada beban menghadapi perkara-perkara yang disukarkan. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan kita belajar kita tazkirah kita pada malam ini berkaitan dengan mempermudah, bukan menyusahkan ini. Mudah-mudahan kita dapat beramal insya-Allah. Tanamkan dalam diri kita, saya tanamkan dalam hati kita. Saya tanam dalam hati saya, tuan-tuan dan puan yang dalam Allah sekalian tanam dalam hati masing-masing. Kan? Selepas ni kita ni lebih banyak memudahkan orang, jangan menyusahkan orang. Buat sesuatu, fikir banyak kali, fikir berkali-kali, 360 darjah. Baik perkataan, baik tindakan, baik apa sahaja, supaya tindakan kita, ucapan kita tu tidak menyusahkan orang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat pada apa yang kita kongsi pada malam ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi